Sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini menerangkan kepada kita bahawa orang yang sakit dan orang yang musafir boleh berbuka. Sekali lagi. Dan sebabnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Ini kaedah fiqh. Allah nak permudahkan kepada kamu. Islam ni mudah. Jangan payah. Jangan payah kan. Kita ni payah. Payah susah kita payah lalu. Menyusah lalu. Menyekak kita, mengikat kita. Kadang-kadang kita nak buat pun tak boleh. Sekali dua boleh buat. Kalau banyak-banyak kali tak boleh nak buat. Kalau kita semayang ni kena ada piyah semua ada. Tengok satu hari tak ada piyah. Berat kita tak semayang kita. Nah. Kalau tak ada piyah semayang, tak ada masalah. Yang penting tutup aurat. Nah. Kalau kita nak semayang ni mesti ada kain pelekak ya. Kalau seluar tali semayang. Kotor ni. Waswah kita mari banyak. Kalau kain pelekak kita ni apa ni? Ni boleh. Jadi satu hari kita akan sampai masa kita tak ada kain pelekak. Ada seluar tu je. Ada ke mana nak semayang? Tak semayang lah kita. Sedangkan semayang tu wajib. Banyaklah benda yang kadang-kadang kita kena kaedah. Bila kita faham kaedah ni, ada istisnaiyah. Ada rukhsah dalam Islam. Ada kaedah-kaedah. Dan begitulah dalam puasa ni, banyak juga rukhsah dia. Dan inilah di sinilah kita nak tengok sikit tentang kesihatan ini. Ni kecek ni terbang nak masuk tajuk. Nak ayat hari ni. Kalau tubuh kita sihat, kita semua ni orang sihat, katakan sihat belakang. Maka puasa ini tidak ada kesan apa-apa pada kita sebenarnya. Tidak akan mengurangkan daging kita ke, lemak kita ke, tulang kita ke, zat kita ada. Atau menyebabkan penyakit apa-apa. Tak. Bahkan, dia akan lebih memberikan kesihatan kepada kita. Kalau kita orang biasanya. Kalau kita lihat kepada tubuh kita, tubuh kita ni. Berapa dia hajat dia? Tubuh fizikal kita ni. Bukan ruh lagi. Ruh ni, banyak tidak. Tubuh kita ni perlu pada oksigen. Oksigen ni, kita ada nafas ni. Hak ni boleh puasa lah. Kalau puasa oksigen, habis. Mati. Tak berlama. 2 minit mati. Tak cukup oksigen ke otak, tak cukup oksigen ke jantung, hak ni kena heart attack, hak ni kena stroke ni. Kalau pergi ke jantung, tak cukup oksigen ke jantung, jadi heart attack. Tak cukup oksigen sampai ke kepala, jadi stroke. Tahu belakang tak? Jadi hak ni bendanya, makna oksigen perlu. Satu yang perlu. Soal lagi yang perlu kepada kita ialah tenaga. Nak proses oksigen, nak proses apa dia, sel-sel kita ni perlu pada tenaga. Tenaga ini selalunya kita dapat daripada makanan, barang makan kita atau minuman kita yang ada karbohidrat dalamnya, yang ada protein di dalamnya, yang ada fat, lipid di dalamnya. 3 unsur ini dalam makanan kita ni. Kalau kita pecah-pecah makanan kita ni, pemakanan kita adalah 3 benda ni. Kalau mineral, tidak beri tenaga pada kita. Kalau vitamin, tak memberi tenaga pada kita. Tetapi, kalau 3 benda ni, boleh bagi tenaga pada kita. Dan hak ni lah, tenaga inilah, yang kita rasa kuat, rasa segar ni. Boleh kecek setahun ni, tenaga banyak ni. Cuba tenaga tak ada. Lembek lah, tidur lah. Rehat lah. Tak bergerak pun tak boleh. Nak mari cari ilmu pun tak boleh. Nak kerja pun tak boleh, sebab tak ada tenaga. Dan kita orang yang berpuasa ini cukup tenaga kita. Sebab kita berpuasa selalunya di waktu siang hari selama lebih kurang 13-14 jam. Cuba kira. Daripada pukul 6 lah sampai pukul 7. Berapa? 13 jam dah. Tambah sikit setengah jam lagi. Makna 13-14 jam. Persoalannya, cukupkah bekalan tenaga kita selama 14 jam ini sebelum kita terpaksa cari tempat-tempat lain supaya tenaga ini dikeluarkan daripada tulang, daripada lemak, daripada otot-otot kita. Sebab sebenarnya ada tenaga belakang di tempat-tempat lain. Tenaga kita selalunya berpunca kat mana? Selalunya ada hati kita. Ini penting hati ni. Hati tu, liver itu tempat tenaga kita mula-mula sekali. Digunakan untuk kita. Ginilah. Apabila kita makan, apabila kita makan tu, ada nasi, ada gula, ada belakang karbohidrat, ada
lemuk, ada protein masuk belakang. Dan dia berada dalam darah kita. Bermakna pada masa itu, bekalan gula, bekalan tenaga kita cukup. Selama 3-4 jam ni, cukup untuk benda tu. Selepas daripada itu, tak ada dah. Tubuh kita, sel kita ambil apa? Makanan-makanan daripada darah kita ni, masuk dalam sel belakang dah. Jadi kosong, kurang dah. Maka, lepas pada itu, banyak tenaga kita akan dikeluarkan oleh hati kita. Hati kita ni. Sebab hati kita kena sihat. Sebab itu orang yang sakit hati, jadi kuning tu, cepat dia letih, mula letih. Lepas makan, okey, sedia 2. Lepas tu kat, mula letih dah. Kerana kurang tenaga dah. Dia kena kerak makan gula kerak sikit. Sebab tidak ada sos tenaga yang berlebihan. Yang patut ada di dalam hati itu. Hati ini akan keluarkan tenaga pula. Karbohidrat ni. Glukos, glycogen dia ni akan keluar. Pergi. Nah, di sini lepas tu beberapa jam pula. Lepas itu yang keluar pula lepas itu daripada otot-otot kita, daripada lemak-lemak kita ni akan keluar pula. Dia keluar daripada khusus daripada lemak. Daripada lemak ini dipecahkan menjadi menjadi gula, menjadi energi, tenaga kita. Jadi nak supaya kepada neogenesis atau gluconeogenesis orang kata tu, tenaga ini mesti dibuat dalam tubuh kita pula. Mesti diproses dalam tubuh kita. Mesti dia nak pecahkan daripada otot ke, daripada lemak ke itu. Berlaku lebih kurang 18 jam. Lepas makan mula-mula. Ini orang biasa ni, kita kecil orang biasa. Bermakna bila masanya yang kita perlu pada tenaga yang ekstra yang mesti tubuh kita proses daripada tubuh kita sendiri, mungkin 18 jam, 17-18 jam. Bermakna kita tidak sampai ke peringkat. Kita hanya sampai ke peringkat yang mana daripada hati kita. Dan sedikit daripada otot, daripada lemak-lemak kita. Lemak dan lemak tubuh kita banyak lemak. Kalau saya ni 85 kilo, sepatutnya saya naik buluh yang sebenarnya 5 kilo. Overweight saya ni. Overweight. Bermakna berapa banyak lemak yang ada di saya. Sudah kurang 35 kilo. Lemak saja. Kalau orang 70 kilo, lebih kali 15 kilo lemak. Kamu pula 85 ni, 25 kilo. Ekstra lemak ni. Bukan ekstra otot dah, ekstra lemak. Overweight. Jadi orang yang slim molek lah, umur 70 kilo lah, 70 kilo ni, ada lebih kali 15 kilo lemak. Dia cukuplah tenaga dia ni. Nak wayaknya, tidak ada kesan kepada tubuh kita. Tidak jadi kau kurus dah. Kalau kurang sikit pun, dalam 3 kilo, 2 kilo gitu je. Saya start dulu 87, nanti 85, 2 kilo. Lebih hari banyak-banyak hilang. Nak wayaknya tidak berubah tubuh kita ni. Kalau bersatu-bersatulah. Kalau kita puasa ni. Maknanya tidak ada kesan kepada fizikal dan tubuh pada kita. Tidak kau kurus, tidak. Secara tubuh. Kerana tak ada apa masa untuk kita kuruskan tubuh kita ini. Jadi masalah dia puasa ni. Masalah puasa ni mudahnya. Dulu kita tak makan malam. Kita makan siang. Lah ni tukar. Tukar sikit, makan siang. Makan malam. Makan malam, boleh puasa kita makan malam. Siang kita puasa, kita tak makan, tak minum. Bermakna kita ubah pelanggar ya. Bagi saya ni puasa ni ubah tabiat. Dan manusia nak ubah tabiat ni susah. Kalau jenis nakal begitu. Kalau isap rokok, jenis isap rokok ni. Bagi contoh isap rokok pun tu. Nak tinggal rokok ni tak salah. Tabiat. Tabiat dia sikit. Rokok lagi edik. Setengah orang kata rokok ni edik. Orang isap rokok ni sudah ketagih. Tabiat ni perangai dengar sikit. Dia nak tinggal pun boleh sikit, dia tak tinggal tak boleh. Tetapi orang isap rokok ni dikatakan sudah jadi orang yang addiktif, orang yang ketagih. Teruk benar lah ni, orang teruk. Orang isap rokok tak tinggal, susah nak tinggal. Supaya orang ambil dadah, susah nak tinggal. Sebab dia sudah ketagih dan perlu kepada pengorbanan yang banyak. Sampai kata-kata diri, sampai otak pun jadi serabut. Tak betul. Kalau orang yang tabiat ni pun dia tak terlepas secara tu. Jadi kita nak tukar tabiat. Boleh puasa ni, kita tukar tabiat. Kita mengubah ritme hidup kita. Cara hidup kita.